kita baca malam ini sekali lagi. Bab ke-22 buku bertemu janji Allah, manusia terikat dengan perkara yang dilakukan. Mana-mana amalan yang baik dan ikhlas serta diterima Allah Subhanahu wa taala, maka akan berat dalam timbangannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari kiamat juga disebut sebagai Yaumat Tublas Sarair, iaitu hari didedahkan segala rahsia. Sama ada rahsia kejahatan yang dilakukan secara sembunyi ataupun kejahatan yang tersembunyi dalam hati manusia. Di dunia tidak ada siapa pun yang dapat menduga ataupun menyingkap rahsia tersembunyi dalam hati seseorang. Manusia kadang-kadang seperti pelakon yang memperlihatkan sikap dan watak yang baik, tawadu dan warak sehingga orang ramai mempercayainya. Tetapi warak yang dilakukan itu bukanlah watak yang sebenar. Sebab itu sukar hendak kita mengenali pribadi para pelakon. Kadang-kala membawa watak tuan guru, tapi hanya lakonan. Kadang-kala membawa watak penjahat, hakikatnya dia bukan penjahat, kerana dia hanyalah satu lakonan. Kalau misalnya dalam suatu majlis pengajian ataupun kuliah dakwah, di tengah-tengah hadirin ada yang begitu khusyuk, lebih warak dari tok lebay. Tetapi siapa tahu yang kalau sebenarnya dia adalah pengintip yang ditugaskan untuk mengintip bagi pihak musuh Islam. Orang lain tidak pernah bersangka buruk kepada sesiapa pun. Apatah lagi pada zahirnya orang itu baik dan sopan santun. Di dunia, mereka berjaya membawa watak palsu dan menyembunyikan niat hati yang tersemat di sudut hatinya. Mereka boleh merancang memerangkap orang lain, hatta mengatur pakatan jahat bagi memalukan dan menjatuhkan orang lain dengan cara yang keji. Tetapi setakat mana rahsia itu dapat dilindungi? Mungkin setakat dia menjawat tugas jahat itu di dunia. Itu pun belum pasti, kerana tidak kurang juga orang yang menjadi pengintip rahsia dapat diberkas. Tetapi suatu detik yang tak dapat dielakkan ialah apabila tiba suatu hari yang diberi nama Yaumat Tublas Sarair. Maka segalanya terbongkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya dan juga di hadapan seluruh manusia. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Yaumat Tublas Sarair itu? Ia bermaksud membongkar segala sesuatu yang tersimpan dengan menimbang semua amal. Mana amalan yang baik dan ikhlas serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan berat dalam timbangannya. Sekiranya amal yang jahat termasuk segala kejahatan yang tersembunyi, maka ketika ia ditimbang, sudah pasti segala kejahatan dan dosa itu berat dalam timbangannya. Semua itu akan terdedah tanpa sebesar debu pun yang tertinggal dalam timbangan itu. Sebahagian daripada nama kiamat ialah yauma la tamliku nafsun li nafsin say'a, iaitu hari di mana manusia tidak dapat berbuat sesuatu kepada diri orang lain. Di dunia manusia boleh tolong menolong, ibu bapa boleh menolong anak-anaknya, begitu juga sebaliknya. Seseorang boleh membantu jirannya ataupun anggota masyarakat yang lain. Kerajaan boleh menolong rakyatnya, memberikan bantuan. Semua rakyatnya pula membantu dan menyokong suatu puak untuk memenangi tampuk pemerintahan negara dan berbagai-bagai lagi. Manusia boleh berbuat begitu kerana mereka saling mempunyai kelebihan antara satu dengan yang lain. Orang yang kaya boleh membantu ataupun menindas orang miskin. Orang berilmu boleh memberi tunjuk ajar supaya manusia bebas daripada selimut kejahilan. Orang yang cerdik boleh membimbing ataupun memberdayakan orang lain lantaran kecerdikannya. Kesemua itu hanyalah untuk dunia. Apabila saat kiamat tiba, tiada lagi hartawan yang dapat membantu ataupun kapitalis yang mampu menindas. Tiada orang yang bijak yang boleh memberi jalan kepada orang lain supaya terlepas daripada segala huru-hara akhirat. Masing-masing membawa untung nasib sendiri. Untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan jagalah dirimu daripada azab hari kiamat, yang pada hari itu
seorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun. Begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan, yakni adlun daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Surah Al-Baqarah ayat ke-48. Yang dimaksudkan tidak diterima syafaat ialah tidak ada lagi sebarang usaha perantaraan dalam memberikan suatu manfaat ataupun mengelakkan mudarat bagi orang lain. Tidak ada lagi balas-membalas ataupun sebarang penyelesaian antara manusia yang berteringkah bagi mendapatkan keadilan sesama manusia di akhirat akibat daripada kezalimannya di dunia. Yang zalim akan menerima akibatnya, yang dizalimi akan mendapat pembelaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia manusia boleh mengadakan perundingan bagi mencapai penyelesaian daripada sebarang pertikaian, tetapi di akhirat amalan masing-masing yang akan menjadi pembela atau pemusnah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan kami Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Surah At-Tur ayat yang ke-21. Segala amal sama ada yang baik ataupun yang buruk akan menjadi cagaran setiap insan di akhirat. Cagaran adalah perkara yang menjamin kejujuran. Cagaran yang baik akan mendapat mempertahankan pemiliknya, sementara amalan yang buruk juga akan menjadi cagaran bagi menerima risiko di akhirat. Wallahu a'lam. Sebahagian daripada nama akhirat ialah yauma la tamliku nafsun li nafsin sai'a, iaitu satu hari di mana manusia tidak dapat berbuat sesuatu kepada diri orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akan baca pula bab ke-23 selepas ini, iaitu manusia antara dua wajah. Buku bertemu janji